Jom kita tanya Marshal ni abang. Okey bang. Ya. Biasanya red flag ni sebab apa bang? Okey, biasanya red flag ni bergantung pada keadaan situasi. Kalau keadaan berbahaya, kita akan merah lah untuk buat recover. Tapi masalahnya kadang tu bila kita problem, rosak ke atau masuk gravel, bila kita nak tarik tak boleh sebab top point tak ada. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back. Aku dah lama tak buat konten berkenaan dengan track day ni. Jadi hari ni aku nak pergi ke Sepang International Circuit. Tapi aku bukanlah masuk join track day tu. Aku hanyalah orang kata sebagai media. So aku buat coverage je lah. Aku buat coverage untuk yang hampa akan tengok ni. Untuk yang hampa akan tengok ni. Jadi aku nak dah lama kan tak pergi tengok sukan motorsport, tak join kan. Jadi sekarang ni kita dah fasa, boleh kata fasa endemik. Jadi banyak dah aktiviti, dah mau kata macam dah bebas sikit lah kan. Cuma SOP tu masih ada. Jadi kita dah dapat banyak kelonggaran kan untuk nak bersukan, untuk nak buat apa-apa macam-macam kan. Track day ni daripada jam 6 petang sampai ke 10 malam. Jadi aku ni pergi lambat sikit ni. Lepas maghrib tadi baru aku gerak lewat sikit. Jadi mungkin aku sampai sesi yang pukul 8 ke 10, tapi aku tak masuk pun lah kan. Aku hanya pergi sebagai media saja. Aku konon-konon buat ala-ala coverage lah kan. Yang versi aku lah. Aku nak buat konten untuk ceritakan dekat hampa semua. Jadi ini adalah track day. Aku rasa lepas PKP ni, ini adalah track day yang kedua ketiga daripada organizer ni, SP Auto Tuning ni. Ini yang ketiga kalau tak salah aku, selepas daripada fasa PKP yang ketiga ni, selepas dibuka ni. Jadi harap-harap ramai orang lah Jadi aku pun tahu lah, memang hari tu tanya organizer, dia kata dah penuh dah. Laju betul ya pendaftaran dia. Jadi sebelum ni kalau hampa tengok, aku pun dah lama tak pergi di Sepang ni. Memang tak boleh pun PKP, sepanjang PKP ni memang tak boleh nak buat apa pun. Orang kata hanya sekali-sekala tu pergi merembat dia lah. Orang kata dekat apa ni, Panai Hinjin Rita. Jadi ni pun boleh dah kata aku rasa hampir sebulan dah kot. Aku tak start langsung kereta Pertuan Wajah tu. Jadi aku tengok nanti 2-3 hari nanti aku akan start. Sebelum-sebelum ni kalau tengok video yang aku buat caption kanjo-kanjo sebenarnya tak adalah kanjo sangat pun. Just orang kata nak pandai hinjin je. Cuma dekat jalan awam lah. Aku pun sebenarnya tak gemar sangat merembat dekat jalan awam ni. Melayan kawan-kawan, buat konten. Lama tak boleh merembat kereta ni. Jadi itulah. Jadi aku nak pergi Sepang ni. Aku nak orang kata nak cuci telinga lah. Cuci telinga, lama dah tak dengar. Mata nak tengok kereta-kereta kan. InsyaAllah nanti ada bajet nanti tengok bulan depan. InsyaAllah kereta pun dalam keadaan yang orang kata kurang baik. Jadi tengah kumpul dana sikit untuk prepare untuk next track day nanti insyaAllah. Kalau ada rezeki lah, insyaAllah duit dah ada. Duit memang dah bayar dah dekat MSF tu tahun lepas punya. So memang masih ada lagi, aku dah contact mereka. So mereka pun bagi tahu kalau kata aku nak join, aku hanya perlu hubungi mereka je lah, bagi tahu. So mereka akan lock slot, mereka akan bagi slot tu untuk aku lah. Okey, jadi aku memang nak test aku punya kereta dan juga teknik pemanduan aku lah. Sebab aku dah boleh kata dah setahun ni dah belajar dengan Sifu Faizi Alang berkenaan dengan driving style, macam mana nak memandu dekat track. So preparation track day apa kena buat. Senang kata macam mana nak laju lah kalau dekat track tu. Jadi aku punya kereta tu pun aku nak buat satu timing lah. Sebelum ni aku dah ada satu timing yang orang kata peribadi lah. Timing peribadi aku 2 minit 45 saat. Tapi hakikatnya bila tengok balik video, bila dah dalam kelas tu kan,
kita tahu mistake kita kat mana, kita tahu kita punya kelemahan, kita tahu banyak benda lagi kita boleh improve. Jadi sebenarnya ketagih aku memang nak try lah, dan aku yakin aku boleh improve. Aku punya timing tu lebih baik daripada tu. Sebab ada beberapa teknikal lah, orang kata bahagian teknikal yang aku kena buat lagi. Contohnya bahagian braking, sebab brake aku memang tak tahan. Brake aku hanya boleh bertahan dalam 2 lap je, 2 hot lap sahaja boleh bertahan. Lepas tu memang tak tahan dah. Jadi memang aku dah kenal pasti memang aku punya brake pad tu aku perlu pakai brake pad yang better lah, yang better. Cuma brake pad tu harga brake pad tu takut nak cakap harga dia pun. Tapi tak apalah, insya-Allah. Sebab dengan brake pad tu aku boleh improve macam-macam benda lah. Okey, nanti aku akan kongsikan lagi macam mana situasi dekat Sepang. Kita tengok ramai orang ke, tak ramai orang ke. Kita tengok suasana macam mana. Aku tengoklah apa video yang aku boleh buat lagi kat sana. Sekejap lagi. Okey. Jangan lupa tengok sampai habis. Bye-bye.
Okey, sekarang ni red flag tau, red flag. Jadi bila red flag, semua kena masuk pit lah. Oh, bising lah. Aku buka. Bila red flag, semua kena masuk pit. Jadi sebab apa red flag? Dia ada masalah, ada kereta terbabas. Jadi dia akan menyebabkan kita buang masa lah. Jom kita tanya marshal ni abang. Okey bang. Ya. Biasanya red flag ni sebab apa bang? Okey, biasa red flag ni bergantung pada keadaan situasi. Kalau keadaan membahaya, kita akan merah lah untuk buat recover. Tapi masalahnya kadang tu bila kita problem, rosak ke atau masuk gravel, bila kita nak tarik tak boleh sebab toe point tak ada. Toe point tak ada, toe hook tak ada, toe strap tak ada. Jadi kita jadi masalah lah. Jadi lambat. Bila jadi lambat tu nanti yang lain-lain bertanya kenapa lambat, merah, nasib merah sebab problem dekat situ. Kalau dia ada barang-barang tu macam toe point ada, sangkut kat gravel ataupun rosak, kita tarik pun senang. Cepat pergerakan, tak ada nak tunggu lama apa semua. Kesian kat kawan-kawan yang lain. Tapi kepada kawan-kawan yang main track, tolong safety first, kena ada toe point hook. Jadi kalau in case apa-apa rosak, kita senang recover. Cuma patuhi undang-undang kat dalam track. Kalau lampu merah, terus masuk pit. Lampu kuning, slowkan kereta. Jangan lampu merah tekan lagi minyak. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Dengar abang Marshal ni, dia dah 24 jam memang hari-hari dah menghadap benda ni. Dia benda basic ni. Jadi safety briefing kena masuk. Kena tahu apa tu yellow flag, kena buat apa, red flag kena buat apa. Jadi benda-benda basic ni kalau yang newbie yang baru ni, so masuk ke safety briefing dulu, dengar benda-benda safety ni. So supaya orang lain pun dapat benda dalam 2 jam, berapa jam je. Jadi semua orang nak enjoy. Jadi bila jadi macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Jadi semua orang tak boleh nak have fun. Okay, ini saja perkongsian. Terima kasih bang. Okay, terima kasih. Ada beberapa kejadian lah. Salah satunya dekat tu turn 10 lah. Turn 10 tu. Ini turn 9 tu, turn 10 tu ada satu. Dengan ada satu lagi tak tahu dekat mana. Jadi bila track day ni biasalah benda ni. Jadi kita kena memberikan kerjasama yang baik lah. Dia biasanya kalau kereta tu ada masalah teknikal, memang tak boleh bergerak, okey, tak apalah kan. Memang kita kena tunggu tow untuk truck ambil. Tow untuk truck lah, tunggu tow truck untuk tarik. Tapi kalau lah kita termasuk ke gravel, contoh macam ni kan, gravel ni kan, ni pasiak ni, tebal ni. Jadi kadang-kadang kereta yang terlalu lowered ke apa, bila dia terbabas dalam ni, dia tak boleh nak berjalan lah. Memang kena panggil truck untuk tarik. Jadi bila truck nak tarik, tak ada tow hook, tak ada kita punya tow point, tak ada kita punya tow strap ke, ataupun pakai yang jenis tak berkualiti, so akan jadi masalah, tak boleh nak tarik kan. So kena cari point-point yang lain untuk tarik. So kadang-kadang tu akan menyebabkan kita punya part-part yang lain akan rosak lah pula kan. Sebab terpaksa, sebab kita kena clearkan secepat mungkin. Sebab orang lain bayar, orang lain pun nak guna juga tempat ni. Jadi disebabkan kita seorang, akan terjadilah benda-benda yang kita pun tak minta kan. Jadi sesiapa yang nak join track day lepas ni, pastikan ada tow hook, okay, supaya senang marshal-marshal nak buat kerja. Sunyi kan. Hampa punya pasal ni.
dah yellow flag tu maksudnya dah sesi tamat pukul 10. Okey. Tu bermaksudnya adalah berlaku kemalangan kat mana-mana. Jadi dia yellow flag supaya orang slow. So biasanya sekejap lagi pukul 10 dia akan turun red flag. So habis sesi. Okey, terima kasih buat yang tengok video aku ni sampai habis. Ini aku buat kongsi sedikit track day daripada SP Auto Tuning. Ini dah setelah beberapa bulan kita lockdown. Jadi sekarang kita ada peluang untuk motorsport, sukan motorsport. Jadi aku sajalah mai cuci telinga, cuci mata. Dah lama tak dengar bunyi-bunyi sini kan. Jadi aku kongsikan dan aku bawa kan. Ini sesi dah tamat. Alhamdulillah semuanya aku rasanya macam berjalan lancar lah. Biasalah sikit-sikit tu kan ada masalah-masalah tu, itu normal lah. Okey, harap nanti aku boleh masuk juga. Jadi siapa yang nak join nanti boleh join sesi track day yang akan diadakan nanti. Okey, boleh nampak tu, itu adalah orang kata safety car lah kat depan. Jadi bila sesi tamat, safety car akan keluar. Hampa tak boleh potong safety car. Safety car akan perlahan-lahan bawa semua masuk ke dalam pit. Itu bermaksud sesi dah habis lah. Alright. Okay, sesi dah tamat. Ramai full house, full house. Okay bang? Okay. Padu bang. Kita ada tractor tractor. So jangan jadikan isu kereta tu lah, kereta ni tak boleh. Kita ada tractor Selamba je masuk. Okay, aku tak harap pergi sampai sana. Ciao. Okay. Ini best. Boleh apa ni, biasanya tow truck carrier kan akan parking dekat sini lah. So siapa-siapa yang ada race car yang bawa track day punya kereta yang tak boleh on the road tu, so biasanya dia akan tow dekat sini lah, daripada sini lah. Boleh tengok siapa yang ada bajet besar, sebab kereta tak boleh on the road kan, bukan kereta yang ada road tag ke apa, memang race car. Jadi setup kereta tu tak sesuai di jalan raya. Okay, mungkin ada roll cage lah, ada macam-macam kan. Jadi akan guna towing ataupun carrier servisnya. So biasanya dia akan park sini, tunggu sampai selesai sesi, kemudian akan tow balik. Okay, di sini adalah parking parking di North Paddock sorry, ni South Paddock. South Paddock ni adalah kan dekat Sepang ni ada dua grandstand kan. Satu di sebalik sana North Paddock, yang ini adalah South Paddock. Dia kecil sikit sesi malam shock sikit, dia tak panas Okey, banyak ramai boleh kata penuh sesi ni penuh daripada pukul 6 petang sampai 10 malam. Selesai sudah track day. Oh, memang ramai tadi. Puas hati Aku rasa biasanya organizer akan limitkan kepada 70 biji kereta dalam setiap sesi tu. Macam aku cakap di awal video tadi, ada 2 sesi pukul 6 sampai 10 malam. So daripada pukul 6 sampai pukul 8 satu sesi, daripada pukul 8 sampai pukul 10 satu sesi. Nah, jadi setiap sesi tu akan dilimitkan 70 biji kereta sahaja. Itu pun boleh dikatakan banyak agak sebab harga yang dia bagi pun harga yang boleh kata mampu milik jugalah. Untuk kita nak pergi beriadah lah, orang kata bersukan kan, sukan motorsport untuk track day ni.
Bukannya ada competition apa-apa yang dia buat, tak ada apa. Dia hanya kita bayar sewa lah, boleh dikatakan sewa saja. Jadi tadi memang ramai orang gila. Aku rasa memang full lah, memang full sebab sebelum ni aku tanya organizer, aku nak join juga. So dia kata dah full. Baru buka registration je. Sebab kereta aku pun kan tak berapa ready lagi. Jadi aku macam ketagih lah nak tekan kan. Jadi cuba-cuba tanya dia kata dah full lah. So tadi tengok pun memang ramai orang. Macam-macam jenis kereta dah. Ada macam-macam lah, macam-macam jenis. Dan yang paling menarik adalah, bagi aku yang paling menarik adalah aku nampak ada Proton Saga. Bukan Proton Saga yang lama tu, yang biasa lumba dekat Saga Cup tu, bukan yang tu. Ini Proton Saga yang apa? Saga FLX lah. Saga yang baru lah, Saga yang baru tu. Saga yang versi 2000 berapa belas ni lah. Memang stok lah. Aku tak ada nampak aku tak nampak lah kereta tu dia buat macam-macam kan. Jadi aku nampak kereta tu yang stok lah. Yang orang kata beli-beli tu macam mana dia pakai standard pekak tu, macam tu lah dia masuk tadi. Yang tu yang best lah. So track day ni dia bukan berlumba tau. Track day ni dia hanya kita berpeluang untuk masuk ke dalam litar Sepang tu, memandu di dalam litar Sepang tu secara bebas. Maksudnya itulah time ni lah peluang kita track day ni. Jadi dia terbuka untuk semua. Tak semestinya kereta tu kena power, kena laju, kena ada roll cage, kena sistem suspension yang dahsyat-dahsyat, yang hebat, yang mahal. Tak. Dia terbuka untuk semua orang, semua jenis kereta. Asalkan kereta tu cukup syarat lah. Dia sihat, maksudnya tak ada mengalami sebarang kebocoran minyak ke, tayar yang botak ke. Sebab tayar yang botak lagi macam mana dia nak grip kan. Jadi banyak faktor-faktor dia. Jadi mindset kita kena ubah lah. Jangan ada orang yang duk kata macam kereta standard tak boleh masuk kan. Tak ada masalah. So siapa yang nak mencuba tu boleh join track day yang ni. Semua orang boleh join. Siapa-siapa pun boleh join. Bayar fee apa boleh masuk. Yang penting kena follow SOP. Masih kena follow SOP. Kena sentiasa pakai mask, kena jaga penjarakan sosial. Standard lah benda tu mana-mana kita pergi pun kan. Jadi kena ada vaksin kena ada 2 dos. Benda-benda yang basic tu lah. Dekat mana-mana kita nak pergi pun, yang tu yang mesti apply. Lepas tu yang lain, kereta janji sihat, tak ada masalah. Tak ada apa kebocoran apa ke. Kereta tu standard pun tak apa, tak jadi isu. Jangan jadikan isu. Lepas tu pakaian tak perlu racing suit, bukan wajib pun, tapi nak pakai boleh kalau ada. Lepas tu helmet pakai je helmet, tak kisah helmet apa-apa pun, sebagai safety memang kena pakai helmet motor boleh pakai. Lepas tu seluar panjang kalau boleh. Memang ada organizer yang dibenarkan ada pakai seluar pendek kan, sebab dia macam boleh kata berpeluh jugalah. Jadi boleh pakai seluar panjang, boleh pakai seluar pendek, tapi ada organizer yang tak benarkan, memang kena pakai seluar panjang. So pakai seluar jeans, kasut, dah itu je. Glove tak compulsory pun. Pastikan ada toe hook, toe strap ataupun toe point tu, kita punya yang nak toe kereta tu. Kalau sebab dalam track ni kita akan bawa secara agresif, ataupun maksudnya dalam track ni lah kita nak tekan kereta kita betul-betul. Jadi kita tak minta pun kalau jadi sebarang orang kata insiden apa-apa, terbabas ke apa-apalah yang masuk ke gravel yang mana kereta tak boleh jalan. Maksudnya kereta tu masuk dekat pasiak tu, lepas tu tenggelam. Tenggelam tu maksudnya kereta tergantung dalam tu, pusing tayar tak ada grip. Sebab pasiak tu dibina untuk safety lah, supaya kita tak terlajak langgak barrier kan. Jadi bila sangkut dalam tu kita tak boleh jalan. Jadi bila tak boleh jalan, Sepang organizer memang ada disediakan
tow ataupun tow truck untuk tarik kereta kita ke tempat yang selamat lah. Jadi bila masalah dia sampai, tow hook, tow strap tu tak ada dekat kereta kita, jadi masalah macam mana dia nak hook, nak tarik kereta kita keluar. Jadi inilah yang akan membuatkan sesi tu akan terhenti nanti. Bila terhenti, red flag. Bila berhenti, semua orang kena masuk ke dalam pit. Jadi disebabkan kita seorang, kita tak minta benda ni. Jadi kalaulah benda ni terjadi dekat kita, kita terbabas ke apa, dan masuk ke satu tempat tu yang kita tak boleh nak bawa kereta tu keluar ke tempat selamat, jadi dia akan membuang masa orang-orang lain lah. Jadi tak best lah kita bayar harga tu, orang pun bayar harga tu, tapi disebabkan kita seorang habis, yang macam aku kata tadi, kalau 70 biji kereta, habis semua 69 biji kereta tu, tak boleh nak run dalam masa tu, sebab kita yang membuatkan orang lain tak boleh nak run. Sebab tak boleh nak tarik kereta lah apa semua kan. Jadi compulsory benda ni, track day. Kalau lepas ni nak join track day, tak kisahlah mana-mana track day pun sekali, tow hook tu kalau boleh pasang, kalau boleh ada. Yang tak ada tu pastikan ada lah. So boleh guna tow strap, boleh buat besi yang tow hook tu. Kebanyakan kereta zaman-zaman sekarang ni memang dah ada dah tow hook tu. Dia pakai skru batang besi tu kan. Skru je masuk. So buat masuk siap-siap. Sebelum sesi tu dah sampai kat Sepang, sebelum nak start tu, pasang dulu tow hook tu, boh ketat-ketat, supaya tak menjadi masalah nanti. Sebab benda-benda terbabas ni biasa, normal lah, memang normal pun. Semua orang akan mengalami benda yang sama lah. Sama ada boleh recover atau tak boleh recover. Kebanyakan orang newbie, sebab kita pun orang baru kan. Kita bukannya profesional. Jadi yang profesional tu lain lah. Even profesional pun kereta dia pun memang dilengkapi dengan tow hook ataupun tow strap ni, untuk memudahkan proses bila berlakunya sebarang insiden kereta masuk ke dalam sand ni kan, pasiak tu, jadi tak boleh nak gerak. Bila ada tow hook, dengan segeranya tow truck tu akan sampai, dia akan tarik kereta ke tempat yang selamat. Itu je. Jadi bila macam tadi pun boleh kata banyak jugalah red flag, disebabkan insiden-insiden yang tak diingini lah. Jadi peringatan. Macam apa tengok dalam video tadi, Abang Marshall tu dah beritahu, pastikan ada tow point tu, supaya bila berlaku apa-apa, cepat dia pun nak buat kerja. Supaya bila cepat nak buat kerja, orang lain pun dapat cepat menggunakan masa yang, kalau yang ambil 2 jam tu, dapat menggunakan 2 jam tu dengan sebaiknya lah. Macam tu. Okey, jadi aku rasa macam lepas lah rindu aku kan. Dah beberapa bulan ni, last track dia itu bulan 4, bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 bulan juga 6 bulan juga tak dengar bunyi-bunyi dentuman enjin ni kereta ni bunyi tayar menjerit, bunyi jeritan-jeritan ni kereta ni. Tadi terubatlah sikit, walaupun aku tak dapat join pun tak ada hal, janji aku boleh pergi tengok kan. So aku ada buat video sikit. So nanti hampa saksikanlah video aku buat sempena track day ni. So nanti hampa akan tengok video selepas ni. Okay, hampa akan tengok video yang seterusnya nanti. Tengok aku akan buat video tu. Okay, terima kasih buat siapa yang tengok video ni sampai habis. Yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe dekat bawah. Okay, aku harap perkongsian aku ni memberi manfaat. Aku sebenarnya aku minat benda-benda ni, jadi aku sukalah berkongsi. Jadi kalau benda tu tak memberi manfaat, aku mohon maaf lah. Sebab aku boleh kata aku berkongsi benda yang aku minat lah. Aku berkongsi benda yang aku minat. Jadi lepas ni dah boleh berjalan kan, kita dah boleh rentas negeri, kita dah boleh melancong. Jadi insya-Allah aku akan buat video-video pergi berjalan. Aku akan buatlah nanti macam-macam video, sebab aku pun sejak kebelakangan ni agak busy buat macam-macam benda lah. Orang kata aku ni kiranya macam boleh kata masih struggle lah.
kesan daripada pandemik COVID ni. Jadi apa sahaja yang aku boleh buat duit, so aku buat lah. Jadi kadang-kadang masa tu tak tentu juga. Kadang-kadang ada masa, kadang-kadang tak ada masa, kadang-kadang tak cukup masa kan. Jadi mohon maaf, aku pun kadang-kadang tak sempat nak buat video. Tak sempat nak buat video. Ada video macam-macam nak buat, jadi tak sempat nak edit. Sebab banyak kerja kan. Jadi biasalah dengan ada anak-anak kecil apa kan. Jadi macam biasa, kehidupan perlu diteruskan. Jadi aku harap adalah orang yang nak dengar aku punya apa ni, popek ni duk beletiang entah apa-apa ni kan. Harap ada orang nak dengar. Aku hanya berkongsi benda yang aku minat je lah. Jadi jika ada sebarang cadangan yang apa rasa sepatutnya apa aku perlu buat, kalau ada rasa macam tak cukup ke kan, atau ada permintaan dengan apa-apa ke, mungkin boleh tinggalkan komen dekat bawah. InsyaAllah aku cuba yang terbaik. InsyaAllah aku boleh cuba yang terbaik untuk anda semua. Okey, setakat ni sahaja perkongsian aku. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum. Bye-bye.